Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. So hari ini adalah hari untuk kisah seram Ketot. Bagi hampa yang baru dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga notification bell. Bagi hampa yang dah buat semua benda tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. And before we start our story, let's jump to our intro. Imah menekan perutnya sambil menggerang perlahan. Dia tak tahu mengapa sejak akhir-akhir ni perut dia sakit mencucuk-cucuk. Nak kata salah makan tak mungkin pula sebab dia bukan jenis yang suka beli makanan dekat luar. Nak kata salah makan di rumah pun tak mungkin juga sebab tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang mengalami kesakitan yang sama. Mak dia pun rasa pelik sebab sebelum ni dia pernah bawa Imah ke klinik untuk buat pemeriksaan. Namun doktor yang merawat Imah tentu mengatakan Imah tak sakit apa-apa pun, sekadar salah makan saja. Lantas diberinya Imah ubat angin dan gastrik. Selain menanggung kesakitan, Imah juga perasan selera makan dia agak berkurangan dan berat badan dia semakin menyusut. Ada ketikanya pula setiap kali batuk, mesti ada sikit darah yang keluar daripada mulut dia. Namun, dia tak beritahu kepada ahli keluarga yang lain sebab takut kalau dia pihak lain susah hati pula. Tapi malam tu, Imah sudah benar-benar tak tahan. Kali ni sakit dia bukan kepalang lagi. Usus dia terasa seakan disentak keluar hampir putus. Lantas dia memberitahu kepada ibu dan ayahnya. Kita cuba bawa dia pergi rumah Haji Manak. Minta tolong Haji Manak, tolong tengok-tengokkan. Saya rasa ada benda lain yang cuma ganggu Imah ni, kata Pak Majid sambil mencapai baju di ampaian. Imah nampak semakin lemah dan tak bermaya. Bergegas ayah dia menghidupkan enjin kenderaan sambil adik lelaki dan ibu dia membantu memapa Imah masuk ke dalam kenderaan. Yelah bang, saya rasa memang ada sesuatu yang tak kena dengan Imah ni. Sebab akhir-akhir ni sudah beberapa kali saya alami perkara-perkara pelik di rumah kita ni, jawab Makcik Hasnah sambil memicit-micit belakang Imah. Kata Makcik Imah, malam kemarin dia ingin keluar membuang sampah di luar rumah. Tiba-tiba dia terlihat ada seekor burung hantu bertenggek betul-betul di alang pintu rumahnya. Beberapa kali Makcik Imah cuba halau, tapi haiwan tersebut tetap berdegil, tak mau pergi, malah merenungnya dengan pandangan yang cukup tajam. Mak Imah yang berasa seram pada waktu tu terus saja masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam semalam, sekali lagi kejadian yang menyeramkan berlaku. Ketika berada dalam tandas, Mak Imah terdengar bunyi dinding dicakar kuat dari luar. Bunyi tersebut berlarutan beberapa saat. Namun ketika dia keluar untuk periksa, tak nampak pula apa-apa dekat situ. Lantas, Mak Imah terus masuk ke bilik untuk melelapkan mata. Dan ketika itulah Mak Imah terdengar seolah-olah ada sesuatu di bumbung rumahnya. Bunyi tersebut tak ubah seperti orang sedang berjalan memijak kepingan-kepingan zinc di atas. Bang, bangun bang, bang, ada orang dekat atas bumbung. Terus dikejutnya Pak Majid yang sedang tidur lena. Namun setelah diperiksa, tidak ada pula apa-apa yang mencurigakan di situ. aku nak beritahu kamu ni, tapi kamu janganlah terkejut pula. Kata Haji Manak perlahan setelah dia memeriksa keadaan Imah. Anak kamu ni sebenarnya dah dibuat orang. Sambungnya lagi. Mereka bertiga berpandangan sambil telan air liur. Terkejut mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Haji Manaf ketika itu. Cuba kamu ingat elok-elok. Ada tak sebelum ni kamu ada sakitkan hati sesiapa kau hingga kan ada yang sanggup berdendam dan buat kamu sampai macam ni? Tanya Haji Manaf ke arah Imah. Tak ingatlah pula saya Tok Haji. Setahu saya memang tak ada. Tapi tak tahulah kalau ada orang yang tak suka dan tak puas hati dengan saya. Asalnya saya tak pernah bermusuh dengan siapa pun, jawab Imah mengerutkan dahi. Tak apalah. Saya pun tak mahu kamu menuduh sesiapa. InsyaAllah, semuanya akan baik seperti sedia kala. Tapi lepas saya pulihkan ni, jangan sesekali tanya saya siapa yang buat dan minta saya pulangkan balik sihir itu kepada pelakunya. Saya tak mahu buat macam tu. Apa yang terjadi ni, biar Allah sajalah yang membalas, jawab Haji Manaf panjang lebar. Setelah pulang ke rumah, Imah menuruti apa yang diajarkan oleh Haji Manaf. Sebelum masuk tidur, dia mandi dan minum air yang diberi. Dan sebelum melelapkan mata, dia membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Haji Manaf kepadanya sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun.
Haji Manaf berpesan kepada ayah dan ibu si Imah ni, malam nanti kemungkinan besar ada satu petunjuk yang mereka akan dapat dan minta mereka maklumkan kepadanya keesokan pagi agar dapat dia merungkai segala yang menjadi rahsia selama ni. Memang benar apa yang diperkatakan oleh Haji Manaf. Malam tu, sebaik saja mereka hendak melelakkan mata, tiba-tiba terdengar Imah meracau berkata sesuatu. Itu, dekat bawah pokok jambu depan rumah tu. Ada orang. Ada 3 orang. Seorang besar, tinggi, kepala dia buta. Seorang lagi pendek, tapi rambut dia panjang sampai mencecah tanah. Seorang lagi tinggi, hitam berkilat, dekat tengah tanah benda dekat situ. Racau Imah dalam tidurnya. Berdegup kencang jantung Pak Majid dan Makcik Hasnah ketika tu. Rasanya hendak saja mereka intai keluar tingkap dan lihat ke arah pokok jambu di hadapan rumah mereka ketika itu. Namun takut pula rasanya. Manalah tahu kalau terlihat pula perkara yang tak diingini di situ. Malam tu ayah dan ibunya tidak dapat tidur lena. Mereka berdua tidak sabar menunggu siang untuk memberitahu pada Haji Manaf tentang apa yang berlaku. Tengok ni, saya dah katakan memang ada orang yang nak buat dajjal kepada keluarga ni. Kata Haji Manaf sambil mengeluarkan sebuah botol kecil yang dibalut kemas dengan kain kuning dari tanah yang digalinya berhampiran pokok jambu di hadapan rumah tersebut. Haji Manaf membuka botol tersebut sambil mengeluarkan isi di dalamnya. Terbeliak mata Pak Majid dan Makcik Hasnah apabila ternampak gambar Imah yang dilipat kecil bersama segumpal rambut, bulu haiwan serta beberapa batang jarum dan paku kecil. Tak apalah, biar saya yang uruskan benda ni. Saya harap Abang Majid dan Kak Hasnah mungkin dapat meneka angkara siapa perbuatan ni. Macam mana pun, saya mohon banyak-banyak agar perkara ni tak dihebohkan atau diceritakan kepada orang lain. Saya mohon sangat-sangat. Kata Haji Manaf sebelum meminta diri pulang. Pak Majid dan Makcik Hasnah mengangguk perlahan. Ketika tu masing-masing sudah dapat meneka angkara dan perbuatan siapa. Mereka syak pastilah perbuatan bekas teman lelaki si Imah yang pinangannya baru saja mereka tolak pada bulan lepas. Mereka yakin apa yang berlaku ni angkara dendam dan rasa tidak puas hati.